Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Bangkok. Kalau tuan-tuan tengok tulisan kat belakang mungkin tuan-tuan tak faham. Saya pun tak faham tapi saya hafal nama masjid dia, Masjid Muhajirin Dindeng, salah sebuah tempat di Bangkok daripada 300 buah masjid yang ada di Bangkok. Alhamdulillah, kali ini saya berada di satu tempat namanya Kawi Nimit. Nimit nikmat. Kawi itu dia bekah macam cawan lah orang kata, atau gelas kita kata begitu. Maksudnya gelas yang ada nikmat. Yang tu adalah satu hikayat. Nama tempat ni asal nama tempat ni. Jadi bila nama tempat dah ada, masjid buat bubuhlah nama tu kan. Jadi asalnya belakang tuan-tuan ni lah, kalau tuan-tuan tengok belakang tuan-tuan. Depan saya ni ada satu sungai, daripada sungai ni mereka jumpa satu bekas tu, dan di situ adalah cerita hikayat-hikayatnya. Tak apa, saya tak ada nak kongsi dengan tuan-tuan, cuma nak kata dengan sebab nama bekas dia macam cawan tu dikatakan Kawi Nimit. Dia itu nama tempat yang saya ada, Masjid Kampung Masjid Kawi Nimit. Kawi Nimit. Saya ada dekat situ. Dan tuan-tuan nanti ikuti apa yang kita ada di sini, dan salah satu daripada 9 buah masjid daripada 30 buah masjid. Original 30 buah masjid kat kawasan ni. 9 buah masjid tu boleh bercakap Melayu. Salah satunya masjid ni. Tadi saya kat sini saya cakap Melayu lah. Seronok lah. Mereka bunyi macam bahasa Kelantan ada sikit, bahasa Terengganu ada sikit, dia bunyi lagu tu. Maknanya mereka boleh dapat daripada petani lah. Mereka main daripada petani. Okey tuan-tuan. Jadi jangan lupa teruskan bersama 30 minit Ustaz Don, dan saya nak masuk ke dalam. Jumpa lagi insya-Allah. Okey, sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, dan juga sahabat-sahabat, datuk dan juga semua yang ada, marilah kita mulakan majlis dengan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hari ini Allah bagi peluang kepada 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup untuk bersama-sama dengan tuan-tuan
beserta dengan penduduk Malaysia yang berada di kedutaan besar Malaysia di Bangkok. Dan pasti tuan-tuan akan tertanya-tanya, ramaikah yang duduk bersama kami? Ramai. Dan insya-Allah tuan-tuan boleh mendengar suara mereka melaungkan takbir bersama-sama dengan, saya tak boleh lah, tapi saya akan laung secara jauh sikit lah mic. Jadi tuan-tuan semua bersedia? Baik, 1, 2, 3, takbir. Itulah suara-suara insan-insan yang berada di dalam Dewan Utama di Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok. Dan insya-Allah selepas ini kita akan bersama-sama dalam 30 minit Ustaz Don mengulas serba sedikit berkaitan dengan adab, kerana salah satu perkara yang ada dalam elemen Islam daripada 3 perkara iaitu adab. Apa dia? Yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga adalah adab dan akhlak. Ini antara perkara yang dititik beratkan, dan kerana inilah Nabi disebut dalam hadis baginda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan, dibangkitkan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadza wabillahi taufiq. Kita akan sambung selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup, dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan kepada Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok yang menjadi tuan rumah ataupun kedutaan yang pertama bagi ziarah ukhuwah yang dianjurkan oleh Wisma Putra, dan juga kerjasama bersama dengan Kuisel TV Al-Hijrah yang datang untuk merakamkan dan juga mengadakan siaran ini untuk dikongsikan bersama dengan sidang penonton yang berada di Malaysia. Dan juga tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan yang bekerjasama daripada Best Rich Stars Tendian Berhad yang membantu dalam penajaan. Tidak dilupakan juga kepada Datuk Nazirah, Ustazah Noraini, Ustaz Amiruddin, Ustaz Amir dan juga Ustaz Jamali yang turut serta bersama dengan kita di dalam majlis ini. Tidak dilupakan juga wakil daripada Masjid Putra untuk turut serta bersama dengan kami dalam diskusi ziarah ukhuwah ini. Tapi dalam 30 minit Ustaz Don, kita diberikan peluang sikit untuk berkongsi berkaitan dengan adab bersama semua hadirin dan hadirat yang ada pada hari ini. Saya nak gunakan masa sikit ni nak kongsi dengan semua berkaitan dengan adab sebagai bukti. Kalau saya cerita Rasulullah terus, yang ni super. Rasulullah, kalau saya cerita Rasulullah tak ada siapa boleh tolak. Hak ni memang best of the best. Tapi saya nak cerita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan seperti hadis Nabi kata, aku dengan nabi-nabi yang lain adalah seperti susunan batu bata. Maka satu bata kosong, akulah bata itu yang melengkapkan semua satu bangunan. Jadi batu bata itu semuanya membawa apa yang akan dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah akhlak. Ini saya nak bagi bukti. Sebab kalau kita kata Rasulullah saja bawa, nabi-nabi lain adakah dia bawa akhlak dan juga adab seperti mana dibawa oleh Nabi? Yes, perkara ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Jadi yang tu saya nak ambil. Salah satu Nabi yang terkenal sebagai Nabi yang paling banyak namanya disebutkan di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa AS. Kita semua tahu. Ini satu, ini nota asing. Kita semua tahu bahawa Al-Quran ini diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Sebaliknya, nama yang ada lebih daripada 10 kali, 20 kali adalah nama baginda Nabi siapa? Musa AS. Ini penolakan kepada orang yang mengatakan Al-Quran ini Muhammad yang punya. Dia yang buat sendiri cerita. Sebab kalau kita buat cerita kita sendiri, macam saya tadi, program ni 30 minit Ustaz Don, berapa kali sebut 30 minit Ustaz Don? Sebab program dia. Habis kalau buku ini buku Nabi Muhammad, pasti dia akan cerita tentang anak dia, tentang isterinya. Tapi tidak. Nabi yang paling banyak adalah Nabi Musa AS. Okey, baik, kita tengok apa yang Allah cerita kepada Nabi Musa. Sebab Nabi Musa adalah salah seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah. Ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, surah Taha, Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, Allah kata, Innani anallah, la ilaha illa ana
fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sadaqallahul azim. Ayat ke-14 surah Taha. Apa dia? Musa, aku ni Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Allah Ta'ala bagi tahu dekat Nabi Musa, dan beribadah kepada aku, dirikan salat untuk mengingati aku. Seolah-olah nak bagi tahu, kata Musa, kamu seorang rasul, aku lantik kamu. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah Ta'ala, kata apa? Ya Allah, boleh tak lantik seorang lagi saudaraku, Nabi Harun? Dalam ayat Allah Ta'ala kata apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waja'alli waziram min ahli Haruna akhi. Boleh tak Allah bagi Nabi Harun, saudaraku, jadi peneman aku, Nabi juga, untuk nak dakwah kepada Fir'aun? Allah perkenankan dengan Allah kata apa? Faqula lahu, Allah kata apa? Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kamu berdua. Idhaba, pergi kamu berdua kepada siapa? Fir'aun. Sebab apa? Innahu tagha. Fir'aun ini telah sesat, telah buat jahat yang teruk sangat. Fir'aunlah satu-satunya makhluk Allah di atas muka bumi yang menggelarkan dirinya Tuhan. Satu-satunya orang yang Allah rakam dia. Sebab apa Fir'aun? Pasal dia lah antara orang yang paling berani mengaku diri dia Tuhan. Diri dia tu, dia mengaku dia Tuhan. Setakat kita kata malas semayang, standard lagi. Setakat kita kata bolehlah lambat pergi kerja, ada malas-malas gitu, standard. Setakat benci orang, marah orang, mengata orang tu boleh, kita boleh bagi maaf. Tapi kalau satu orang mengaku dia Tuhan. Tapi apa Allah kata kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun? Allah kata, faqula lahu, pilah kamu dua orang dan bercakap dengan Fir'aun, apa dia? Qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergi dekat Fir'aun. Fir'aun tadi dah apa? Jahat. Paling jahat. Bunuh orang. Bunuh baby kecil-kecil. Allah kata apa? Wa idnajjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Sadaqallahul azim. Apa dia? Allah bagikan kepada penduduk-penduduk ahlul Fir'aun ini, yang ada dengan Fir'aun ramai-ramai itu, satu kehidupan yang sangat menyiksakan. Apa dia? Fir'aun memerintahkan untuk menyembelih anak-anak lelaki kecil. Baru lahir, tengok ada alat lelaki, sembelih terus. Tengok tak ada alat lelaki, mana perempuan, bagi hidup. Tapi Allah kata kedua-duanya azab. Ya, sebab yang baby lelaki azab sebab lahir-lahir tak ada tengok dunia, sembelih. Yang baby perempuan azab dia apa? Kerana sudah tahu, daripada tahu esok besar akan jadi hamba kepada memuaskan hawa nafsu kepada orang-orang Fir'aun. Azab. Fir'aun jahat. Tapi Allah kata kepada Nabi Musa AS, Musa, Harun, pergi dekat Fir'aun, tolong cakap dengan dia dengan perkataan yang lemah lembut. Nampak tak? Cara Allah susun ayat tu. Faqula, dan kamu berdua berkata kepada lahu, Fir'aun, qawlan layyinan. Kita akan biasa belajar dalam hukum tajwid ada mad lin. Mad lembut, lemah lembut. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Lembut baca sayf, yaum, apa lagi? Khauf, mat lembut. Allah sebut perkataan lin tu. Allah kata apa? Wahai Musa, wahai Harun, pergi cakap dengan Fir'aun yang jahat tadi tu. Allah sebut dah. Innahu tagha, jahat. Dia buat kesesatan. Qawlan layyinan, cakap elok-elok dengan dia, cakap lembut-lembut dia, la'allahu, supaya mudah-mudahan yatazakkaru aw yakhsha, dia ambil beringat ataupun dia takut.
Firaun dapat tak mesej tu? Dapat akhir sekali. Tapi Allah tak terima. Allah tak terima. Tapi dapat tak? Dapat. Ketika mana apa? Ketika dia ditenggelamkan oleh Allah. Allah kata apa? Wa idh faraqna bikumul bahra. Kemudian Allah tenggelamkan dia pada dalam laut. Firaun berada di tengah terkapai-kapai. Firaun lagu tu tengah terkapai-kapai. Maka dia kata apa? Aku mempercayai tiada Tuhan melainkan Tuhan Musa. Dia cakap. Maknanya dia ambil beringat tak? Dia ambil beringat. Dia takut tak? Dia takut ketika dia nak lemah. Maknanya apa? Perkataan qaulan layyinan tadi itu boleh memberikan kesan kepada Firaun. Beradab. Allah ajak. Nabi Musa. Jadi, apa pokok pangkai cerita yang saya cerita ni untuk kita kongsi bersama-sama kita dalam kehidupan kita hari ini? InsyaAllah, terutamanya kita bagi kepada Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok ini. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan yang masih lagi setia bersama dengan 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup. Datuk, sahabat-sahabat, ustaz-ustaz yang ada, yang saya rasa hari ini saya berucap dalam keadaan ada sedikit confidence. Sebab kalau saya ada salah, saya yakin ustaz-ustaz akan memperbaiki saya dan tegur saya dan nasihat saya. Begitu juga dengan sidang penonton di rumah. Dan saya nak beritahu apa pengajaran kita dapat tadi. Saya nak ambil sikit. Untuk kehidupan kita, Allah sebut dalam muqaddimah di dalam kalam Allah yang qadim. Al-Quran, kalam Allah yang qadim. Allah cakap kepada kita sebab Nabi sebut dalam hadis, siapa yang nak bercakap, nak dengar Allah cakap dengan dia, baca Quran. Siapa yang nak bercakap dengan Allah, sembahyang. Allah bercakap dengan kita dalam muqaddimah. Muka surat awal. Buka Allah sebut. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran, dia tidak ada ragu kepada dia. Apa cerita yang ada di dalam dia, semuanya tak ada ragu. Yang saya sebut kepada tuan-tuan tadi, tidak ada ragu. Jadi saya nak highlight sini. Bukan saya nak cari gaduh dengan sidang penonton ataupun yang berada di sini. Bukan. Cuma saya nak highlightkan, saya nak bagi tahu kata, kenapa kita rasa takut nak cerita benda ini sebagai pengajaran? Mengapa tidak kita menggunakan firman Allah dalam ayat akhir surah Yusuf? Allah kata apa? Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ayat dia berhenti situ kah? Bukan. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Apa dia? Al-Quran ini cerita dalam dia, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Cerita dalam Quran akan jadi pengajaran bagi kita semua. Maka nampak, sedangkan yang ni Allah punya, tapi Allah highlight lagi bagi dekat kita, maka na hadithan yuftara. Ni bukan cerita reka, Allah sendiri yang cakap. Maka daripada cerita yang bukan reka Nabi Musa tadi itu, apa pengajaran yang kita dapat? Kita nak bagi tahu kata, hari ini tidak ada alasan untuk kita di luar sana untuk melakukan sesuatu yang disebut perkataan kesat, perkataan yang menghina, perkataan yang orang kata mencerca, menyindir-nyindir sehingga menyakitkan hati orang yang mendengar. Dia tidak ada benda macam tu. Bukan maksud tak ada. Dia timing dia kena betul. Sekiranya negara kita, negara Malaysia, sekiranya di Bangkok ini misalnya adalah negara Islam yang sudah semua tahu kata kebenaran Al-Qurannya, kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallamnya, tak apa kalau kita nak menyindir. Itu pun Nabi dalam hidup Nabi kurang sangat Nabi menyindir-nyindir para sahabat. Tetapi kita hari ini dalam suasana, maafkan saya kalau saya salah cakap,
Tapi saya yakin daripada apa sebenarnya tuan-tuan, sebelum rakaman 30 minit Ustaz Don ni tadi, kami dah dengar ada kuliah daripada Ustaz, kita mula dengan Ustaz Jamali dulu tentang ajaran sesat. Kemudian kita mula sambung dengan Ustaz Amri berkaitan dengan halal, bagaimana makanan yang kita makan mempengaruhi diri kita, sehingga kan kalau kita selalu sangat makan ataupun menggunakan perkara-perkara yang haram, perwatakan kita akan berubah. Dengan perubahan itulah salah satu cabangnya, selain daripada dia tak menjaga diri, dia akan membawa kepada ajaran sesat. Hatinya buta, walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur. Allah sebut hati dia buta, dia tak boleh nampak kebenaran Allah Taala. Jadi daripada cerita tu tadi, saya nak bawa kait pula dengan sini, nak bagi tahu kata apa? Bila mana negara kita tahu Islam dan pegangan Islam di negara kita ini terlalu rapuh, sehingga kan kalau hari ini kita tanya sidang penonton, kalau saya tanya sekarang kepada sidang penonton pun, kalau saya tanya directly, tapi maknanya tanya jugalah kat kedutaan ni pun tanya jugalah. Kalau saya tanya aja, rukun wudu yang kelima, terkapai-kapai kita mencari dia. Rasa macam tak biasa ambil wudu pula. Tapi dah biasa ambil wudu. Tapi bila tanya rukun wudu yang kelima, dia terkapai-kapai. Ayat qul huwallah yang ketiga, terkapai. Rasa macam tak biasa baca qul huwallah. Itu bacaan kita selalu. Dalam keadaan Malaysia begitu, itu contoh kecil saya bagi. Saya tak bagi contoh-contoh yang besar seperti yang dilalui oleh Jakim dan sebagainya. Kena lalu pemikiran yang kritikal tentang Islam dan sebagainya, kena fikir. Kita tak masuk yang tu. Kita masuk basic sahaja. Dalam keadaan basic ini pun, masyarakat Islam Malaysia pun masih terkapai-kapai. Untuk menceritakan tentang memakai hijab pun terkapai-kapai. Kita terkapai-kapai. Sehingga kan bila kita sebut babi tadi tu pun, orang kata kita cek balik tengok halal dia macam mana. Hukum Tuhan tu. Kita nak kata macam tu. Ada masyarakat yang berfikiran macam tu dalam negara kita. Saya berfikir dan mencadangkan agak tidak sesuai untuk kita menggunakan perkataan-perkataan yang cepat menimbulkan marah. Apa kata kalau kita menggunakan perkataan yang baik dan betul dan terus terang? Kita berdiskusi, cakap benda yang betul supaya orang terima dengan keadaan yang elok. Sekiranya digunakan dengan perkataan yang betul, seperti yang diajar oleh keseluruhan para ulama, terutamanya ulama Asia Tenggara, dengan akhlak dan adab kasih sayang yang mereka tonjolkan, seperti kata Ustaz Badli Shah kepada saya, maka saya yakin Islam akan lebih mendapat perhatian di dalam suasana masyarakat yang disebut hari ini sebagai masyarakat milenium atau globalisasi, atau masyarakat Gen Y, atau lebih juga kita kenali sebagai Islam yang moden. Orang mudah untuk dengar, mudah untuk faham. Tidak ada kita kata apa, udang di sebalik batu. Dalam setiap perkataan sebut secara jelas, wahai saudaraku, arak itu haram, rokok itu ada hukumnya. Dan sebahagian ulama di Malaysia masih berpegang dengan makruh dan majoritinya berpegang dengan haram. Menutup aurat itu wajib, semayang itu wajib, duha itu sunat yang digalakkan, yang diwarisi oleh baginda Nabi SAW. Menyayangi dan mendahului anak-anak kecil itu dipandang mulia oleh baginda Nabi SAW. Berkata begitu adalah lebih mudah daripada kita menyebut, tak mati lagi, dah 20 tahun masuk Islam. Nampak? Maka saya menyeru rakyat Malaysia, sahabat-sahabat yang berada di Bangkok, marilah sama-sama kita menunjukkan akhlak dan adab, salah satunya menggunakan perkataan yang baik. Sebab itu Islam sebut pada kita, Nabi kata apa? Kalau kita marah, perkara yang paling baik kita buat adalah diam. Sebab apa? Takut melalui diam, bercakap tadi itu akan mendatangkan kesan yang lebih buruk lagi daripada yang kita marah tadi itu. Barangkali kita marah sebab orang itu lewat semayang, tetapi bila dia marah tadi itu menyebabkan putus silaturahim, Nabi kata apa? La yadkhulul jannata qati'un.
tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Nampak? Kesannya lebih besar daripada orang yang lewat semayang tadi itu. Hadza wabillahi taufiq. Bukan makna saya kata boleh lewat semayang, tidak. Cuma nak abang kata kesan tadi. Kesimpulan dia apa? Tuan-tuan, marilah kita mengkayakan diri kita dengan adab dan akhlak seperti yang disebut di dalam hadis baginda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan hadis baginda ayat Al-Quran kata apa? Innaka la ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkaulah akhlak yang paling tinggi sekali. InsyaAllah, untuk pengetahuan tuan-tuan, kita ada 2 rakaman di sini. Tamat rakaman pertama, kita akan bersambung dengan rakaman yang kedua pada pertemuan akan datang. Kami di sini masih baju yang sama, orang yang sama, cuma rakaman yang kedua bersama dengan tuan-tuan dalam bab adab. Hadza wabillahi taufiq. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.